Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 5. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat-sihat walafiat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Pada hari ini untuk RBT kita akan meneruskan lagi topik pembelajaran kita, iaitu dengan topik proses penghasilan algoritma. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari berkenaan asas reka bentuk pengaturcaraan penumpuan kita kepada 6.3.4 sehingga 6.3.6, iaitu menjana idea dalam bentuk sudut kod atau carta alih berdasarkan situasi yang diberi, menilai sudut kod atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat, dan 6.3.6 membuat pembentangan hasil yang telah ditambah baik. Jadi tahap penguasaan kita, iaitu yang kita nak cuba capai adalah untuk kita ni mampu untuk menghasilkan sudut kod atau carta alih struktur kawalan pilihan dan ulangan berdasarkan situasi. Okey, kelas, kita nak melihat kepada proses penghasilan algoritma. Proses penghasilan algoritma terbagi kepada 3 langkah. Yang pertama, menjana idea dalam sudut kod atau carta alih berdasarkan situasi. Jadi situasi yang telah diberikan atau situasi yang kamu hadapi dalam kehidupan seharian ataupun soalan yang diberikan dalam waktu exam nanti, kamu akan cuba untuk janakan idea dan kamu cuba bentangkan idea tersebut, menyatakan idea tersebut dalam bentuk sudut kod atau carta alih berdasarkan kepada situasi yang kamu hadapi. Yang kedua, kamu akan menilai sudut kod atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Okey, untuk mengesan ralat, sebab ralat selalu berlaku. Tapi apakah itu ralat? Nanti kita tengok. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat pembentangan. Bagi struktur kawalan pilihan, kita cuba lihat, kita nak menyatakan algoritma dari segi sudut kod dan juga carta alih. Kita buat step by step. Okey, berdasarkan situasi yang diberikan ini, iaitu situasi pertama ni, saya ingin menolong ayah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Okey, ke dalam pasu. Okey, mula. Okey, dalam sudut kod mula dan carta alih pun mula. Okey, cuba lihat step by step, langkah demi langkah. Kemudian sediakan alatan dan bahan, sediakan medium penanaman, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Tambahkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium. Tamat jika. Padatkan medium. Siramkan sedikit air dan letakkannya di tempat teduh dan akhiri dengan tamat. Okey, katakanlah kamu diberikan situasi tadi, situasi pertama, nak tolong ayah pindah anak pokok ke dalam pasu. Kemudian kamu pun sediakan satu sudut kod seperti ini. Contoh sudut kod seperti yang cikgu tunjuk ni lah. Kemudian carta alih kamu dah buat. Okey, ini step pertama. Kita lihat pada contoh struktur kawalan ulangan. Bagi contoh struktur kawalan ulangan, okey, situasi kedua, orang yang sama juga, nama dia Wahid. Wahid kan nama. Bagaimanakah saya hendak membeli makanan daripada mesin layan diri ini? Saya ada 2 keping RM1 dan 3 keping 50 sen. Dia nak beli makanan, lapar kali. Okey, dari segi kita nak menyatakan algoritma dari segi sudut kod dan carta alih. Mula, masukkan duit. Jika belum cukup, maka tambahkan duit lagi. Tamat jika. Tekan butang yang dikehendaki. Ambil makanan. Dan tamat. Okey, ini contoh kedua, iaitu contoh bagi struktur kawalan ulangan. Okey, murid-murid, adakah kamu ada perasan atau tidak ada ralat dalam kedua-dua sudut kod dan juga carta alih bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan yang cikgu tunjuk contoh ini? Ada atau tidak ralat? Cikgu belum explain lagi ralat tu apa. Jom kita faham dulu ralat. Okey, step yang kedua, langkah yang kedua dalam proses penghasilan algoritma adalah kita menilai sudut kod dan juga carta alih yang kita dah buat untuk mencari ralat. Bukan lalat, ralat. Okey, ralat tu apa sebenarnya? Ralat ni adalah berpusing pula dah. Okey, kesilapan pada algoritma atau pengaturcaraan yang menyebabkan output salah dihasilkan. Okey.
kesilapan yang ada dalam algoritma kita atau pengetuacaraan kita yang menyebabkan output salah dihasilkan, di mana ia boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi dan bandingkan dengan carta alih yang kita bina. Dan semakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Okey, ginilah murid-murid. Okey, kita ni dalam hidup kita selalu melakukan kesilapan. Tiada manusia yang tidak pernah melakukan kesilapan. Semua manusia akan ada melakukan dosa juga kesilapan. Cuma bergantung kepada seseorang insan atau manusia itu adalah untuk membetulkan kesilapan ataupun terus hidup dalam kesilapan dan kesalahan dia. Okey, kita nak cari dalam proses mencari lalat ini, jom kita tengok langkah-langkah untuk mencari lalat. Okey, teknik yang dinamakan teknik langkah demi langkah, step by step dalam bahasa Inggeris dia, kan. Okey, langkah demi langkah. Langkah yang pertama, gunakan pensil untuk menyemak. Okey, ambil pensil dan kita padankan dan tandakan right pada setiap baris sudut dengan carta alih yang kita bina. Langkah yang ketiga, pastikan arah anak panah aktiviti adalah tepat. Arah anak panah tu mesti tepatlah. Jangan sekejap ke bawah, sekejap ke atas, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Dan kita tak tahu proses dia tu, proses apa yang berlaku disebabkan arah anak panah yang kita lukis tidak tepat dalam carta alih tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, baiki ralat yang dikesan. Kalau ada kesilapan, kesalahan, ingat kita ni manusia, kita tidak mahu jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Okey kelas, setelah kamu menguasai 4 langkah dalam teknik langkah demi langkah tadi, kita nak semaklah sudut kod dan carta alih yang telah kita buat ini, sama ada betul ataupun tidak. Kita mulakan dengan mula. Okey, tepat. Sediakan alatan dan bahan, betul. Sediakan medium penanaman. Okey, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Okey, masukkan medium penanaman dahulu, letak dalam pasu. Kemudian masukkan pokok. Kemudian tambahkan medium. Nah, tambahkan medium di sini yang ada kesalahan. Jika belum penuh, maka tambahkan medium. Tamat jika. Padatkan medium. Siramkan sedikit air. Letakkannya di tempat teduh dan tamat. Okey, kenapa tambahkan medium ini boleh salah? Kenapa? Sebab katalah medium penanaman itu katalah tanah. Okey, kita tanah, kita masukkan dalam pasu sedikit tanah lah, bahagian level bawah tu sedikit. Kemudian kita masukkan pokok. Bila kita masukkan pokok, jadi kita masukkan, sebenarnya bukan tambahkan medium, masukkan medium ke dalam pasu kita tu. Okey, bukan kataan tambahkan, masukkan. Jadi di sini berlaku kesilapan dan kita kena buat pembetulan. Kita buat pembetulan, iaitu kita gantikan dengan ayat ataupun wording dia, masukkan medium. Okey, masukkan medium. Sudah penuh, kalau belum penuh, tambahkan medium. Bila dah masuk medium, kita nak tanam tadi kan, kita contoh medium tu tanah lah, kata kita masukkan tadi tanah. Kemudian bila dah masuk tanah, tak cukup tanah, tambah lagi, tak cukup, tambah lagi. Okey, guna perkataan medium kadang-kadang kamu tak faham. Guna perkataan tanah lah, senang. Okey, jadi medium penanaman ini contoh dia tanah lah. Okey, kemudian bila kita dah buat pembetulan begini, kita dah kesan satu persatu. Jadi kita dah buat semakan. Jadi ini adalah barulah dikatakan sudut kod atau carta alih kita ini tepat. Okey, sekarang kita nak semak ataupun kita nak menilai ataupun mencari larat. Ya Allah. Suatu kawalan ulangan. Okey, bagi sudut kod dan carta alih. Susah betul nak sebut ni. Okey, bagi mula, daripada perkataan mula. Okey, mula. Kemudian masukkan duit. Okey, kemudian jika belum cukup, maka tambahkan duit lagi. Tamat jika. Okey, tekan butang makanan yang dikehendaki. Kemudian ambil makanan. Di sini yang berlaku kesilapan. Sebelum baris ambil makanan. Okey, kenapa berlaku kesilapan di situ? Cuba kamu fikir. Apakah kesilapan yang berlaku? Dia ada tertinggal satu proses di situ. Iaitu apa sebenarnya? Kita berbalik kepada situasi kita, iaitu Wahid ada 2 keping RM1 dan 3 keping 50 sen. Okey, jadi jumlah duit Wahid adalah 2 darab RM1 tambah 3 darab 50 sen
akan dapat RM3.50. Nah, duit yang Wahid masukkan ke dalam mesin, okey, adalah RM3.50. Jadi apa masalah dia? Masalah dia berlaku di sini, iaitu harga makanan. Harga makanan RM3.20. Jadi harga makanan RM3.20, cukup tak cukup duit Wahid? Cukup. Malahan ada baki lagi. Baki berapa? Baki 30 sen. Okey. Jadi bila baki 30 sen tu, bukan Wahid nak tinggal kot duit 30 sen dekat situ. Mestilah sebelum dia ambil makanan, dia kena buat apa dulu? Dia kena ambil duit baki. Okey, jadi kita buat pembetulan. Pembetulan dia adalah di sini, ambil duit baki. Jadi bila kita begini, ambil duit baki, barulah kita ambil makanan. Sebab itu kalau kamu perasan, ketika kita pergi ATM lah, mungkin kamu tidak ada pengalaman untuk pergi ATM, tapi kalau ibu bapa kamu ada pergi ATM, cuba kamu ikut ibu bapa kamu pergi ATM dan cuba kamu lihat bagaimana proses mengambil wang di mesin ATM. Bila ibu bapa kamu telah klik duit nak keluarkan 5,000 contohnya, 5,000 kah, 5 juta kah, 5 juta, oh dia lah 5,000. Okey, contohnya 5,000 tak boleh keluar juga, 1,400. Okey, sekali keluar 1,400. Bila 1,400 kamu nak keluarkan, bila masukkan kad apa semua dah masukkan, dah proses apa, mesin ATM dah proses, bila dia keluarkan, dia tak keluarkan duit dahulu. Dia akan keluarkan kad dulu. Dah ambil kad, baru duit akan keluar. Okey, cikgu nak tanya, kenapa proses itu berlaku? Ini adalah disebabkan ramai orang yang bila keluar duit dahulu, dia akan ambil duit, kad dia tinggal di sana. Jadi timbul masalah. Jadi kad selalu hilang lah sebab tinggal di situ. Jadi bila begitu, mesin ATM ni dia punya processing dia, algoritma dia adalah keluarkan kad dahulu. Bila dah ambil kad, baru duit itu keluar. Sebab inilah. Okey, takut nanti ketinggal kad. Setelah kita mencari dan menilai ralat serta kita membuat pembetulan pada ralat itu, kita akan menghasilkan sudokod dan cetak alih yang baru. Dan setelah kita menghasilkan sudokod dan cetak alih yang baru, sepatutnya kita akan laksanakan pembentangan supaya kamu semua akan dapat membuat perbandingan hasil kerja masing-masing. Kita lihat, kita nilai, kita bandingkan sudokod dan cetak alih berdasarkan satu situasi yang sama. Kita lihat bagaimana idea kamu antara satu sama lain, ada perbezaan ataupun kita cari titik persamaan dan kita belajar sesuatu yang baru apabila kita masing-masing membuat pembentangan tersebut. Okey, jadi jom kita lihat latihan. Latihan proses penghasilan algoritma. Wawa dan ibunya ke kedai Dobi layan diri untuk membasuh baju. Harga sekali cucian adalah RM6. Wawa perlu memasukkan 12 keping 50 sen untuk membasuh baju. Jadi cikgu nak kamu semua cuba lukiskan sudokod dan cetak alih untuk proses tersebut. Okey, dan hantar pada dalam tempoh seminggu ini. Okey, itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Yang cikgu harap kamu semua dapat faham apa yang cikgu cuba sampaikan kepada kamu berkenaan dengan proses penghasilan algoritma. Kalau sekiranya kamu tidak faham, jangan segan, jangan sidu, jangan malu untuk terus berhubung dengan cikgu dan tanyakan apa-apa jua soalan yang kamu nak tanya kepada cikgu. Jadi sampai di sini sahaja. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tata titi titu. Ciao.